حفظه الله تعالى بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, tuan pengurusi madrasah Raudah Haji Zulkifli, barisan para imam, para bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak saya lupa pada bunda saya seorang ini. Semoga afiah berpanjang insya-Allah. Dia sebaring dengan tok guru ni boleh mak sebaring boleh duduk sebaring. Oh, ada seorang, alhamdulillah. Pertama sekali salam takziah kepada saudari imam kita, almarhum arwah Luqman Al-Hakim. Saya pernah berjumpa Abang Luqman ni dalam NGO. Dia juga aktivis NGO lah, non-government organisation kan. Dan dia sangat baik lah, alhamdulillah. Tak sempat lah orang kata apa nak borak pasal NGO tu kan. Cuma dia memang orang yang sangat orang kata apa, sibuk dengan masalah umat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan dia. Allah tempatkan dia pada tempat orang-orang yang soleh, dan Allah mudahkan urusan dia di yaumil qiyamah nanti insya-Allah bersama dengan kita. Amin. Salam takziah lah pada semua di jawatan kuasa. Alhamdulillah. Kita ni menyusul bagi mereka ni, sebab tu sunnah baginda Nabi SAW. Bila Nabi menghadap pada kubur, maka Nabi akan doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu riwayat pertama. Ataupun boleh baca dengan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yaghfirullahu lana wa lakum. Itu doa dia. Ada panjang lagi.
Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Kalaulah penghuni kubur ni tak ada, baginda Nabi SAW tak bagi salam. Kita dah bahas bab ni kan. Fadilat antara fadilat ni yang diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat munkar dan nakir untuk menahan sebentar, memberi peluang kepada penghuni kubur menjawab salam kita. Dan penghuni kubur akan kenal siapa yang bagi salam pada dia. Bukan dia tak kenal, dia kenal. Kalau dia boleh jawab salam, kita yang mati kan. Kita terkejut pula, dia tak jawab salam lah. Para ulama mengatakan tidak menjawab salam secara nyata zahir macam kita lah, tapi dia menjawab pada alam dia, yakni alam barzah. Di mana alam barzah Ustaz? Wallahu a'lam, tak ada orang tahu. Adakah di dalam 7 yang tu, dalam kubur tadi? Bukan. Ulama mengatakan itu hanya zahiriah. Akan tapi alam barzah yang sebenar adakah terletak pada tempat tadi? Tidak. Alam barzah tempat lain yang kita tak tahu di mana Allah Ta'ala bawa. Semua daripada kita akan singgah di sana. Kena fikir tuan-tuan. Ini Allah dah tunjuk pada kita, kita jumpa dia kan, baru je jumpa, kemudian Allah panggil. Ini dia. Kita kena fikir kematian ini. Ulama kata kita kena lihat environment, ahwal, bagaimana keadaan kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tertutuplah jalan ikhtiar, jalan usaha amal kita. Tak ada dah dalam kubur, tak ada solat, tak ada zikir. Ustaz, sementara saya nak tunggu ni malaikat datang, boleh saya zikir tak Ustaz? Tak boleh. Di yaumil mahsyar lama kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Boleh beramal tak Ustaz nak selawat? Sambil-sambil tunggu orang lain tengah apa nama, kira amalan. Boleh tak saya buat amal? Tak boleh. Semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Habis. Kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Saya mohon maaf, bukan saya sengaja. Saya dah usaha sebaik mungkin untuk datang awal. Kalau saya ni single, saya bujang tak duduk dengan keluarga, saya boleh datang awal, tak masalah. 6.30 saya boleh datang. Jadi saya ada beberapa urusan. Saya mohon semua dapat bekerjasama dengan saya. Saya dah maklum dah pada jatuh puasa, kan saya main-main. Saya datang berhajat untuk kongsi ilmu. Jadi buatlah bahasa berkongsi ilmu, buatlah bahasa berhajat juga untuk menuntut ilmu. Jadi sebagai penuntut ilmu, kita tidak boleh meletakkan sebenarnya su'ul adab pada guru pada waktu tertentu sebenarnya. Benda ini ditegur sewaktu saya khidmat dengan Habib Mahdi Al-Hamid, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Johor dulu. Beberapa orang khidmat dia maklum pada saya, tuan kena hadirkan Habib ni pada sekian-sekian waktu. Saya tegur. Orang alim kita tak boleh bagi tahu. Dia bukan adab dia macam kita orang awam. Kita tak tahu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala macam mana. Urusan dia dengan umat bagaimana, kita tak tahu. Dan bagaimana kita nak orang memahami situasi itu, begitu juga kita kena memahami situasi orang lain. Boleh semua insya-Allah. Jadi saya terangkan awal ni supaya tak ada orang su'uzon dengan saya. Kalau tidak berdosa nanti. Tambah dengan guru yang mengajar ni, jangan buat main. Istilah ada tulah. Ustaz bagi ancaman ni. Bukan. Saya bagi tahu sama ada kita ini meletakkan diri kita talabil ilmi ataupun tidak. Ini pengajaran bagi kita lah. Saya tak jadi masalah untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak meletakkan syarat apa-apa. Cuma saya dah maklum secara terperinci. Kalau nak tahu sebab apa ustaz ni lambat, tanya direct dengan Tuan Jizo itu. Orang yang sangat memahami. Saya dah beritahu dah, tempat lain dah ban saya dah awal dah. Dan itu tidak jadi masalah bagi saya. Sebenarnya saya dah meninggalkan tugas di masjid kerana untuk menjaga bonda saya. Saya tak jadi masalah. Ni saya beritahu maklum awal lah ni, bukan belagak, tidak, tapi saya nak maklum benda tadi. Antara penghargaan besar saya bila dah besar ni, saya nak khidmat lah pada ibunda saya. Itu saya harap semua maklum lah benda tadi. Benda semua insya-Allah. Dan berkat tuan-tuan tak perlu jaga mak saya, bonda saya pun. Tapi disebabkan tuan-tuan dan perempuan sabar dengan keadaan saya ni,
Allah beri keberkatan ilmu. Boleh semua insya-Allah. Dan selepas ini bukan saya wakil untuk diri saya saja. Mana-mana asatizah yang hadir, mungkin kita tak tahu keadaan dia. Bagaimana gitu? Kalau kita duduk di depan ni, kita katakan satu hari datang lambat, orang maklum pada kita sekian. Sedangkan dia tak tahu ahwal kita. Adakah kita nak marah dia? Tak perlu saya marah, sebab dia tak tahu. Tapi saya maklum ahwal ni supaya apa? Tidak berlaku salah faham, misunderstanding. Bukan saya tak usaha, saya dah usaha sebaik mungkin. Jadi saya mohon maaf daripada pihak saya sendirilah, boleh insya-Allah. Saya tak pernah jadikan alasan pula bonda saya lah, tak. Saya tak pernah jadi alasan. Selalunya saya akan dahulukan dengan maaf. Boleh semua insya-Allah. Insya-Allah habis situ habis. Boleh insya-Allah. Kita sambung surat berapa dah ni? 37. Kita dah baca Allahumma inni as'aluka sabra. Betul? Ini kita dah bahas panjang bab ni, qada dan qadar. Ingat lagi? Mana datang dulu qada ke qadar dulu, mana datang? Kita dah bahas dah. Qada apa, qadar tu apa? Dah bahas panjang bab itu. Sepatutnya orang beriman dia kena tahu ni penafsiran terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar ini terletak daripada rukun iman ini yang keberapa? Yang ketujuh kan? Yang keenam, yang terakhir. Kenapa Allah letakkan, bukan Allah, di dalam susunan para a'immah, ulama kita meletakkan kepada jalan yang terakhir? Sebab ia penentuan. Qada dan qadar ini menentukan segala perkara. Kita dah bahas apa yang ditentu oleh Allah. 4 perkara. Pertama, rezeki kita. Kedua, jodoh kita. Ketiga, umur ataupun maut kita, kematian kita. Yang keempat ni jarang kita ingat. Apa benda yang keempat? Selalu 3. Yang keempat, kesudahan baik ataupun buruk. 4 benda ini kata ulama, kalau ikut merangkumi kepada 4 perkara ni, tak perlu usaha dah atas muka bumi ni, semua Allah dah tetap sebenarnya. Akan tetapi ada bahasa ikhtiari. Maknanya ada Allah beri peluang pada kita untuk usaha. Dia ada kaitan dengan doa ni. Sebab apa? 4 benda ini hanya boleh ditukar, bukan ditukar, boleh diminta. Contoh, rezeki Allah dah tetap RM2 hari ni kita dapat. Kita berhajat untuk dapat RM4 pada hari ini. Maka ulama kata boleh ubah tak keadaan tadi? Boleh, jawapan dia. Dengan apa? Dengan amal. Amal yang paling tinggi yang boleh mengubah keadaan rezeki ni apa? Doa. Dapat? Jelas? Amal tu ikhtiar lah. Rezeki, maut, boleh ubah tak keadaan maut kita? Boleh. Umur? Boleh tak agak-agak? Agak-agak lah ustaz. Boleh ke tak ni? Para a'immah beza pandangan. Ada mengatakan boleh ubah pada struktur umur. Umur jangan faham pada angka. Satu orang Allah Ta'ala bagi sama 24 jam macam kita. Tapi dalam masa 24 jam dia boleh menghabiskan beberapa kerja menandingi. Seumpama dia kerja tadi adalah kerja seminggu. Kerja seminggu dia boleh habis kerja sehari. Itu tanda dia Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Panjang umur, pandangan ulama tentang panjang umur ni bukan pada struktur nombor tadi, tapi apa? Keberkatan masa dalam kehidupan kita. Itu kita kena lihat. Kematian. Yang ketiga, jodoh. Jodoh semua orang tahulah. Boleh ubah ke tak boleh ubah? Boleh tambah siap. Betul. Betul, boleh tambah. Bila tak ada wakil kat belakang kan. Ada wakil seram kan nak cakap tu kan. Boleh tambah, boleh kurang kan. Boleh tambah lah. Biasa nak tambah kan. Wallahualam, saya tak nak bahas panjang bab tu. Okey, yang keempat. Apa dia yang keempat? Kesudahan baik dan buruk. Ini ikhtiar kita ni. Kesudahan baik dan buruk menandakan kepada apa? Ulama mengatakan daripada kematian, yakni daripada kita sakaratul maut,
masuk dalam alam barzakh, sehinggalah kesudahan kita dalam syurga dan neraka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata 4 benda ini boleh diubah dengan amal. Dengan amal. Saya kena sebut amal. Saya tak boleh sebut ikhtiar saja. Sebab ikhtiar ni kita nampak kerja buat kita. Nampak kerja buat. Sebenarnya amalan ni adalah ikhtiar. Saya pernah cerita dah dulu kan, minggu lepas. Amal adalah ikhtiar kita. Dia bukan tawakal. Kita dah sebut, solat bukan tawakal, doa bukan tawakal, puasa bukan tawakal, sedekah bukan tawakal. Sedekah, antara manfaat sedekah, Maulana Zakaria akan Dahlawi tulis karang kitab Fadailul Sadaqah, fadilat pada menyatakan sedekah. Antara manfaat sedekah ni apa? Pertama, boleh mencabut kesakitan ataupun penyakit. Ni Nabi bagi tahu dalam hadis. Ikhtiar kita tak asa dengan sedekah boleh cabut penyakit kita, tapi kita nampak ikhtiar tubuh kita juga. Ni kena ubah. Sebab tu para ulama mengatakan nak bezakan kita ini dengan selain pada agama Islam ini, non muslim ni ataupun orang kufar, adalah pada peramalan agama itu. Kalau kita tidak yakin dengan peramalan agama, habis. Kosong, zero, sama kita dengan orang kufar. Dapat? Habis. Dan saya nak maklum, benda yang paling penting kita belajar ni doa. Doa ni kadang kita tak rasa apa manfaat doa sebenarnya ni. Sebab tu kita main-main dengan doa. Kita main-main dengan doa. Kita kena rasa yang kita nak minta ni dengan siapa. Pernah rasa tak benda ni? Pernah muhasabah tak pagi-pagi? Aku doa ni aku minta dengan Allah ni. Aku minta dah sebut Allah ni. Dah mengaji dah sifat 20 ni, dah habis dah. 20 sifat dah habis dah belajar. Allah nafsiyah dengan sifat nafsiyah kan, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dah tahu dah. Tapi doa kita bagaimana kualiti dengan Allah? Kena lihat tak? Sejauh mana tawajuh kita dalam doa? Tadi saya dengar nasihat daripada almarhum Kiai Uzairan rahimahullah ta'ala, meninggal dah. Dia meninggal tengah membetulkan saf solat Kiai Uzairan bulan Ramadan. Jadi solat maghrib dibuka kan, betulkan saf, jatuh meninggal sakit jantung. Jela kita. Allah pilih dalam rumah Allah nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka kat YouTube tu tengok almarhum Kiai Uzairan bagaimana keadaan orang datang. Orang datang meraihkan macam almarhum Tuanku Ni Aziz juga. Berbondong-bondong daripada luar negara semua datang. Yang tak kenal pun datang, tak kenal dia datang juga. Bukan sebab kenal tak kenal, Allah gerak dia untuk semayangkan jenazah orang tadi. Sebab tu kita nak tahu orang soleh ni, antara tanda dia, para ulama kata dia dalam keadaan husnul khatimah, lihat pada jemaah yang datang ketika semayangan dia. Sebab tu manfaat melakukan kebaikan pada orang lain, kita jangan harap kat dunia. Kita kena harap lebih lagi pada alam akhirat. Antara dia apa? Dia datang pada majlis jenazah kita nanti. Kena doa tu. Sebab tu Allah ajar doa, Nabi ajar doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup aku dengan sebaik-baik pengakhiran. Husnul khatimah dia merangkumi semua. La ilaha illallah, keadaan tempat baik, bersama dengan orang baik, dengan keadaan yang baik, tidak terjulu lidah, tak terbeliak mata. Kita takut keadaan tadi. Sebab keadaan kematian menandakan siapa kita atas muka bumi. Kena tahu tu. Bagaimana keadaan kita ni atas muka bumi. Saya dah buka salah satu ulama kata, antara pandangan ulama mengatakan kita dah tahu kematian kita ini ditentukan di mana tempat dia. Antara dia pandangan ulama kata bergantung pada tempat yang kita selalu pergi ataupun kita suka. Kalau kita suka pada motor, insya-Allah atas motor. Alhamdulillah mzalik, tapi tak semualah atas motor. Kadang-kadang tengok kepada tempat dia nak pergi tadi, sama ada majlis ilmu ataupun tidak. Kena lihat tu. Kemudian situasi dia meninggal bagaimana. Kena risau tuan-tuan.
Sebab mati ni tak tahu bila. Ada orang tahu mati. Ustaz, saya amal laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Amalan ulama tu dan kitab Munyatul Musalli ada. Ada pandangan ulama mengatakan bukan dia tahu waktu mati dia, tidak, tapi dekat-dekat nak meninggal dia tak boleh amal dah dengan amalan ni. Tu penanda dia tahu dah, oh ni nak dekat dengan aku. Ada je benda halang dia nak amal. Ni pandangan ulama lah. Kalau berani buatlah amalan tu kan. Tengok-tengok susah pula nak amal ni. Awal-awal amal dah susah. Tanda dia. Ulama mengatakan keadaan ni kena risau. Menandakan kita ketika kematian kita nak tahu baik ataupun tidak adalah ditimbang tara melalui kehidupan kita. Nak tahu orang ramai datang ke tak dalam majlis kematian kita untuk semayang doakan kita ni, kita tengok kita dengan orang kat dunia dulu macam mana. Nak tahu banyak tak malaikat datang ketika majlis kematian kita, kita tengoklah dalam majlis malaikat kita sudi datang ke tak. Antara majlis malaikat apa dia? Ni lah majlis ilmu ni. Majlis ilmu tak kenal, surau tak kenal, orang tak kenal, nak bicara orang pun susah. Ulama mengatakan bagaimana keadaan kematian kita. Tak ada siapa tolong. Ada orang tolong kita? Mana ada orang tolong kita? Anak pun tinggal. Sayang macam mana bini kat kita pun tinggal. Isteri, suami yang sayang kita pun tinggal. Tak ada orang boleh tunggu. Seminggu tunggu, ada? Tak ada dalam sejarah Malaysia. Saya tak pernah jumpa lagi. Kok ada saya tak tahulah. Tunggu seminggu. Apa hal ni si rindu kat suami ni. Tak ada balik. Balik juga tak ada kerja dia nak tunggu situ. Takut jumpa jin dengan berantu kat situ kan. Lari dia balik. Tak apalah, rindu kat rumah cukup lah. Jangan kat kubur. Tak ada siapa orang sudi bersama dengan kita. Ini besok ni. Yang kita rasa remeh ilmu agama ni besok tolong kita ni. Solat ni berapa kerat dia datang ni, besok tolong kita besok. Tak ada apalah ustaz, ada masa saya semayang lah jemaah. Tak ada masa, tak adalah ustaz. Dan saya dengan keperluan hidup saya. Kan kita menyentuh dengan Allah. Depan Allah pun doa biasa-biasa je doa. Ustaz tak payahlah hafal doa ulama ni. Doa sendiri cukup lah. Allah faham doa kita. Belagak dengan Allah. Allah tengok. Okey, tak apa. Ingat kisah Ababil? Burung Ababil, ingat? Dia waktu kisah mana burung Ababil ni? Zaman sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Takkan saya nak nyanyi lagu pun kena. Lagu Ababil kan? Tak. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu zaman siapa? Abdul Muttalib. Pandangan paling kuat. Apa berlaku ketika itu? Seorang ulama dia tafsir. Saya tak ada cerita kisah Ababil ni. Dia bawa batu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Ulama kata sebelum dia nak ambil batu tu, Allah izinkan Ababil untuk lihat bagaimana kafir Quraisy ataupun orang yang nak merobohkan Kaabah ni. Tentera siapa? Abraha, betul? Kita baca tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, betul? Ayat tu. Ulama kata sebelum daripada Ababil ni nak bawa batu benda neraka Allah, dia datang pergi tengok dulu manusia ni. Pergi tengok, oh ini kerja kau ni. Ulama kata gerak. Ni kata Tok Uzi, gerak ekor burung. Gerak ekor burung ni macam mana? Macam kita boleh tengok orang bila marah, kacip gigi. Geram. Burung ni awal-awal dah tengok dah ni. Tunggu perintah kan. Ulama kata kiasan dia pada makhluk Allah yang ada sekarang. Laut tengok kita dekat tepi pantai, maksiat pada Allah. Dia pun kacik gigi. Kalau dia ada gigi, dengar kacik dia, kerap dengar. Sebab dia tak ada gigi, ada gigi lari orang. Tunggu je masa ni nak makan manusia ni. Orang yang tak semayang keluar daripada rumah, bumi-bumi ni para ulama kata laknat terhadap orang yang meninggalkan solat ni.
Ulama mengatakan bila dia melihat pada mereka yang meninggalkan solat, membawa maksiat pada Allah, dia geram ni nak telan, tapi kerana bukan perintah Allah, dia tahan. Malaikat yang ada sekeliling kita ni semua tengok kita. Semut tengok, semua tengok. Ni jaga kau ni. Tapi disebabkan Allah tak perintah mereka untuk abukan kita, dia tak buat. Sayangnya Allah ni kita. Kita buat main belagak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama kita lekehkan. Buat apa ni, tak ada masa depan mengajar agama. Ni mengaji tajwid ni kan. Mat asli. Baik. Maksilah qasirah ni. Maksilah tawilah. Dapat dah ni Berapa orang tahu kepentingan ni? Tuan-tuan, orang yang tak mengaji tajwid, kenapa hukum dia berdosa? Sebab menghadap Allah bacaan tak betul. Tugang terbalik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak biadab ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa tak nanti kita? Kita tak rasa sebab kita tak tahu hakikat. Tapi tunggu bila? Tunggu bila? Sakarat nanti. Sakarat nanti datang kat kita. Waktu itu kita nampak siapa kita. Ketika itu kita belagak kat dunia, dan Allah datangkan di akhirat, nanti kena ingat. Saya pernah cerita kenapa orang syurga atas kan, dalam riwayat tidak boleh boleh ziarah syurga bawah. Syurga bawah tak boleh ziarah syurga atas, betul? Ni dalam riwayat. Sebab apa? Sebab inilah Allah bawa balik kehidupan kita kat dunia. Kita kan orang besar dulu. Orang datang nak bawa madrasah, bawa minta nak sedekah kan, kita halau. Dah banyak dah aku sedekah ni. Betul? Orang datang kat kita, mentang-mentang kita ada pangkat ketika itu, kita cakap apa pada dia? Ni dia tak kerja dulu. Ni tak belajar elok-elok dulu. Kita rendah remeh dia. Kita tak tahu amal dia dengan Allah bagaimana. Besok benda yang sama Allah rakam pada kita, sama. Orang beriman akan mengejek orang kafir ataupun orang yang munafik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ejek kita, Allah rakam balik. Sebab apa? Sebab kita pernah buat dulu sebiji macam tu. Cuma beza kita buat, kita ada had, mati habis. Betul? Mereka buat selama-lamanya, tak boleh naik dah selama-lamanya. Dia boleh ziarah kita, tanya apa khabar. Dulu belagak sangat nampak kubur syurga bawah ni. Saya ceritakan peluh jatuh pup, jadi permata, betul? Mungkinlah dia ziarah, tadi peluh aku nak ambil balik lah. Kau dulu tak bagi kan? Sama. Ni kena rasa risau. Risau ni bila manfaat dia ni? Risau ni bila manfaat ni? Atas muka bumi ni lah. Ni doa kita belajar ni. Orang pandang rendah doa-doa ni. Tak payah belajar lah ustaz. Hafal-hafal buat apa ustaz? Banyak lagi. Saya nak fikir bermacam-macam ni bisnes saya. La ilaha illallah. Kau tak tahu bisnes kau ni siapa yang bawa? Kita rasa bisnes kita yang bawa. Berapa banyak kita buat bisnes makanan katakan. Kita seorang ke yang meniaga makanan? Kita seorang ke saya tanya? Kita seorang meniaga makanan, masak seorang. Kita seorang yang masak sedap. Orang lain masak tak sedap. Allah yang bagi sebab kesian kat kita. Tukang meniaga kereta kan, kita seorang je meniaga kereta. Orang lain tak meniaga kereta. Meniaga baju, kita seorang je meniaga baju. Orang lain tak meniaga baju. Duduk kat pangkat tinggi, kita rasa kita dengan degree ijazah, dengan master PhD kita rasa kita layak ke duduk di situ? Kalau bukan kasih sayang Allah yang bawa. Allah yang bawa. Kalau ikut layak kita, memang tak ada pun. Betul? Kadang-kadang kita melihat diri kita, ni silap kita. Kemudian apa natijah dia? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita kurang. Apa lagi? Ilmu kita kurang. Kita rasa agama ni rendah. Agama yang perlu pada saya. Saya tak perlu pada agama. Ini yang kita rasa sekarang. Dapat semua insya-Allah. Sebab hakikat pada amalan kitab ni sangat berkat. Pengajian yang kita buat, penat ni jawatan kuasa buat, penat nak panggil orang datang, payah nak datang, sabar panggil, usaha sungguh-sungguh, buat banner cantik-cantik dan sebagainya. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak maklum, kita yang telah dipilih oleh Allah untuk datang majlis ilmu ni, kena rasa dipilih lah. Aku ni terpilih ni.
Sebab apa saya kata terpilih? Dalam majlis ini ulama kata, siapa yang hadir, saya tanya, kita layak ke duduk dengan malaikat? Layak ke? Layak Ustaz. Saya amal tak layak. Saya nak beritahu tak layak, sikit pun tak layak. Tapi kerana agama itu, majlis yang kita buat kerana Allah, malaikat datang. Malaikat yang datang, saya nak cerita kat sini, bukan malaikat datang singgah macam kita. Kan kita kadang-kadang singgah macam ilmu, datang singgah, oh duduk-duduk barulah, oh alang-alang ni kan, kau hujan kat luar, alang-alang duduk lah. Malaikat tak alang-alang duduk Dia datang memang khususiah. Dan dalam hadis baginda Nabi, kita kena ingat, dalam majlis ilmu ni, apa tugas malaikat? Bukan saja duduk. Apa dia buat? Dia akan mengaminkan apa yang diniatkan pada jemaah ataupun orang yang duduk dalam majlis ini. Dan dia akan membawa hajat-hajat ni. Sebab apa? Allah akan tanya laporan ni. Kerja kamu ni, kamu bawa daripada dunia ni, duduk majlis ilmu ni, apa hajat mereka? Kenalah hadis Nabi. Allah tanya apa yang mereka minta. Kan malaikat jawab, mereka minta syurga Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya, mereka pernah lihat ke syurga ni? Mereka kata tak pernah. Para ulama mengatakan begitu juga hajat lain. Sebab tu dalam majlis ilmu jangan ada benda ghaflah kalau boleh. Jangan. Sebab ketika ini dibawa secara langsung dengan Allah ketika itu. Kalau nak harap doa lepas sembahyang, doa sembahyang sunat memang tak ada kita ni. Jujurlah. Termasuk saya yang cakap ni. Nak agak doa kita lepas sembahyang tahajud berapa minit? Alhamdulillah rabbil alamin, rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun boleh ingat. Kadang-kadang tak doa, bangun terus. Kan PN sekarang ni Nabi tak buat. PN lagi tu. Macam PN. Padahal ketika lepas solat, waktu yang paling afdal untuk doa. Dapat? Kalau ajar doa, hakikat tak dapat kat hati, tak yang ngaji. Benda ni tak sampai. Sebab ini telah dikhususkan oleh ulama. Ulama penat lelah cari selama ini. Ustaz ni menceceh banyak, saya marah ni. Sebab ada beberapa orang datang jumpa, dia maklum, Ustaz, saya begini. Sebab apa? Hakikat sebenar yang datang masalah dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita lekeh agama Allah. Dalam doa, Al-Marhum Khaizirun cakap, dia kena ada satu sifat. Sifat pengharapan menyeluruh. Ni yang tinggi lah. Maksud dia apa? Selagi kita merasakan selain daripada Allah boleh selesaikan masalah kita ni, ulama kata Allah tak terima doa kita. Dalam doa kan saya pernah tegur, dalam doa kita nampak siapa? Kita dah nampak ada orang-orang lain boleh tolong. Kan biadab tu, ada Allah tengah minta tu, rasa orang lain boleh tolong. Macam tu solat kita. Macam tu majlis ilmu ni. Kita tak rasa ilmu agama ni tinggi. Sebab tu kita main-main dengan ilmu agama. Berapa orang tahu nilai ilmu agama ni? Jangan tengok harga kitab. Harga kitab memang murah lah. Dia mahal, boleh selamatkan alam kubur. Alam kubur boleh bayar. Dekat saya ada 2 juta. Jarang saya tawar ni agak-agak 2 juta ni. Boleh? Tak boleh. Nak beritahu amal agama ni selamatkan kita. Boleh insya-Allah. Ini satu doa lah baca. Ustaz menceceh banyak. Boleh insya-Allah. Saya mengharapkan supaya amalan kita tak sia-sia. Mengajar ilmu tak sia-sia. Penat lelah aja duduk satu bab. Tapi peramalan kita terhadap amalan yang telah diwariskan oleh ulama ni tak deruk kita bawa. Sebab tu tak ada kesan dalam kehidupan kita. Ni yang kena betul-betul, kena hadirkan hati kita. Boleh? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Ni ikut Allahumma inni unzilu bika hajati
wa in dha'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali waftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min azabis sa'ir. Sa'ir jangan baca dengan tebal, dia ra tarqiq. Sa'ir senyum, jangan sa'ir, tetap tebal juga. Dia ra ada dua, satu ra tafkhim, satu ra tarqiq. Apa benda tu Ustaz? Ra tebal satu, ra nipis satu. Kalau ra tebal kita dah bahas sebelum dia berbaris atas ataupun depan. Contoh sa'au muncung, sa'au muncung. Kalau dia baris depan, sa'ur muncung, dia tebal. Baris atas yang baris depan sebelum pada ra tadi, maka dia ra tebal. Kalau berbaris bawah sebelum pada ra tadi, maka dia adalah ra nipis. Maka kita baca dengan sa'ir. Senyum, sa'ir. Dapat? Wa min tu dia ikut. Wa min fitnatil kubur. Ni ra tebal, kubur. Wa min da'watis subur. Okey. Doa yang sebelum ini kita dah kata ini doa mutawakkilin. Doa ni pada awal, Allahumma inni as'aluka rahmatan. Kemudian Allahumma inni as'aluka imanan khalisan. Kemudian Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan. Kemudian Allahumma inni as'aluka sabra. 1, 2, 3, 4. 4 doa ini dikhususkan doa mutawakkilin. Kenapa dikhususkan doa mutawakkilin? Kata ulama, doa mutawakkilin adalah doa para wali-waliullah. Kehidupan mereka memang dah serah diri mereka bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Untung kita Imam Ghazali dah datangkan doa ni dalam kitab ni. Kalau tidak kita pun tak tahu. Oh, ni doa mutawakkilin. Kita ayat tak pandai nak bermadah pujangga dengan Allah betul, maka kita gunakan mereka yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dia siapa? Mutawakkilin, mereka yang bertawakal kepada Allah. Siapa dia? Orang-orang sebelum ini telah mengamalkan doa ini dan Allah terima doa mereka. Dapat? Kemudian doa bawah ni kita baca dulu terjemah dia. Ya Allah. Ni tak payah ikut. Ya Allah, kepadamu, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku. Walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Saya tak syarah lah, sebab tadi saya dah syarah dah ni bab ni. Saya tak syarah tadi bab ni. Jadi dalam doa ini para ulama mengatakan di sinilah akhir doa mutawakkilin ni. Doa ni yang terakhir, yang kelima. Doa yang terakhir mereka ini, mereka menyerahkan bahawa kita punya hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa amalan kita ini tidak setanding dengan apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rasa sama tak? Amalan yang dia buat setanding dengan hajat yang diminta dengan Allah. Tak layak kita tak layak. Kalau nak kira umat akhir zaman ni amalan la ilaha illallah. Tak ilaha illallah. Cuma kita berterima kasih dengan Rasulullah saja. Perantara Rasulullah sajalah Allah muliakan kita. Kalau tidak, tak ada.
Nak banding amalan dulu, saya dah cerita. Zaman Nabi Nuh zikir bagaimana? Zaman Nabi Nuh zikir, keluar cahaya. Kita zikir tidur. Rasa power ke zikir? Terlelap. Padahal tengah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka punya lama zikir duduk pada satu tempat. Saya dah faham bagaimana dia duduk satu tempat, sehingga kalau ada haiwan datang, antaranya burung, datang bertenggek pada kepala ataupun bahu umat terdahulu ini, bagaimana? Tak bergerak dia. Sebab apa? Amalan tadi betul tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari riwayat kata kalau dia duduk pada satu pokok, saya akar belit badan tubuh dia. Sebab lama duduk, berlumut lah orang cakap. Kita berlumut ke? Dah sakit pinggang, duduk wah keren. Ni kita ni umat akhir zaman. Betul ke salah? Betul, ustaz pun sama. Jangan bohong lah, kadang lelap, zikir-zikir lah. Man, ustaz saya nak gelap sikit ustaz. Buat dia tawajuh tu ada. Dia lelap, akhir dia lelap. Ni lemah umat akhir zaman ni, pak amalan kita. Dan ulama mengatakan, akan tetapi kerana berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan umat akhir zaman ini tetap menandingi amalan umat terdahulu. Kalau nak ikut kita tak layak. Burung tenggek, diorang tak gerak. Kita nyamuk datang berjoget. Berjoget nyamuk datang, bukan berjoget je, bersilat. Kadang-kadang batas semayang, nyamuk ni spray dulu. Betul? Tak payah nyamuk lah, tengok kapet baru je kan. Bau cantik ni, hati dia. Tawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala hilang. Ni ulama kata nak banding dengan amalan dulu, jauh. Di sinilah bahasa tawadhu. Kena rendah hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh semua insya-Allah. Nak banding kita, amalan kita dengan hajat kita, tak setara. Jangan belagak. Boleh? Al-Fatihah pun boleh tentu betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Depan tu mungkin betul, depan Allah. Ada dua orang sahabat. Dalam riwayat bacaan dia Nabi kata macam Jibril. Pertama, nama sahabat tu Ubay bin Ka'ab. Bisa dengar? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi kata bacaan dia sama macam Jibril. Sehingga dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertasmik bacaan sekian ayat dengan Ubay bin Ka'ab. Maksud tasmik ni apa? Semak bacaan Rasulullah semak bacaan dengan Ubay bin Ka'ab. Ni dalam riwayat. Punya power luruh pembacaan dia Ubay bin Ka'ab. Sahabat pertama. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua orang ni. Satu hari Ubay bin Ka'ab, Nabi datang pada dia. Wahai Ubay, aku nak semak bacaan ni. Ubay cakap, ya Rasulullah, kau ni Rasulullah, takkanlah Rasulullah nak semak dengan saya bacaan. Ubay bin Ka'ab. Macam kita lah, Tok Guru datang nak semak bacaan kita, kan lari kita. Buang terbiak Tok Guru ni. Rasulullah SAW pertama nak beritahu tawaduknya Rasulullah. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah mengiktiraf mereka yang betul bacaan dia. Maknanya memperbetulkan bacaan dia, belajar untuk betulkan bacaan Quran dia, betulkan ilmu agama. Rasulullah iktiraf sampai Rasulullah tasmik bacaan dengan dia. Kedua. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah letak pada Ubay bin Ka'ab. Apa kemuliaan? Rasulullah tanya, Rasulullah cakap pada dia, wahai Ubay, semak bacaan aku. Ubay kata apa? Ya Rasulullah, siapa saya ni nak semak bacaan kau ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Wahai Ubay, ni perintah Allah terhadap aku, perintah Allah terhadap Rasulullah. So semak bacaan dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya satu je. Apa dia tanya? Wahai Rasulullah, Allah perintah kamu, adakah Allah sebut nama aku? Ubay kata, Naam ya Ubay. Naam ya Ubay, ya, Allah sebut nama kamu. Sahabat mereka tak nak ni habuan dunia. Dan riwayat kata bila Ubay dengar sahaja Rasulullah kata
Allah sebut nama kamu, wahai Ubay. Mengalir yang tidak henti aliran air mata dia bila dia tahu Allah menyebut nama dia. Ni sahabat, bila dia tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah, bagaimana keadaan kita? Itu pertama. Saya pernah cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana pengorbanan dia dengan agama, betul? Sehingga Allah kirim salam pada dia. Dua orang, Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dua orang ni. Abu Bakar Siddiq punya penerimaan. Macam mana keadaan penerimaan? Ni orang yang betul-betul mutawakili ni, nak faham ni. Macam mana penerimaan Abu Bakar Siddiq? Allah terima dia. Kerana susah, tak ada lagi harta, sebab semua dah belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk agama. Apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq? Kita dengar riwayat ni, dia pakai apa? Baju buni. Buni tu buat baju, betul? Ni dah riwayat. Butang tak ada, pakai duri. Pakai duri tu, buat butang. Pergi majlis, segan. Manusia, Abu Bakar juga manusia macam kita, segan. Dia dulu seorang saudagar, orang kaya, tapi kerana korban dia terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak datang majlis, tak apa hati, segan tengok pakaian. Macam mana nak datang? Apa Allah buat? Apa Allah buat? Saya pernah ceritakan kisah ni belum lagi. Apa Allah buat pada Abu Bakar Siddiq? Allah perintah pada hari itu seluruh penduduk langit pakai pakaian sama macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah utus mereka untuk datang bersama teman Abu Bakar, jangan malu. Bukan sahaja malaikat yang diutuskan, semua penduduk langit pakai pakaian sama macam Abu Bakar Siddiq. Kita capai tak tahap tu? Capai tak? Tak capai. Punya sayang Allah pada Abu Bakar Siddiq, kirim salam. Kirim salam. Allah pencipta langit bumi ni, yang cipta kita, yang tentu rezeki maut semua ni, sampai salam pada kita. Macam mana kebanggaan itu? Ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak meletakkan apa-apa maksud dunia dalam kehidupan. Ni kita nak kena faham dalam amanah agama. Solat kita selama ni apa yang kita kira? Kita kira bilangan. Dan solat kita, tak pernah kita rasa dalam solat bacaan kita macam mana dengan Allah. Ni aku baca alhamdulillah ni, sampai sekarang aku tak tahu apa sebenarnya alhamdulillah. Tak tahu. Sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghabiskan umur dia sekitar dekat 60 tahun. Dalam riwayat, kalau kira daripada dia jahiliah dan sebagainya, 40 tahun. Semata-mata 40 tahun ini dia kata, baru aku habis belajar tentang tafsir suratul Baqarah. Sayyidina Umar. Kita cukup kitab Bidayatul Hidayah, cukup lah Ustaz, live ada okey lah kan? Boleh dengar. Tak pernah cukup dengan amalan kita. Apa? Allah akan terima hajat kita bila hati kita betul-betul ta'aluk dengan Allah. Macam mana sahabat dulu, tengok macam mana keberkesanan dia. Sahabat dulu minta, Allah bagi. Sebab tu kita sampai cerita mereka ni, kita pelik. Bukan pelik, kita rasa ni khurafat ni. Ni cerita-cerita ni mengarut ni. Saya sebagai contoh, saya ceritakan dulu Sayyidina Ali kan, pengisah gandum berbuta sendiri. Kan benda cerita tak logik. Kita ni kan orang logik. Kita letak dengan Allah kan logik, ikut akal kita. Allah, kau Allah, kena ikut akal aku. Aku kata tak boleh, Allah pun tak boleh. Kan kita macam tu kan? Sehingga kehidupan sahabat yang soleh ni pun kita tolak. Sebelum kita capai, kita melihat pada manfaat ataupun natijah, kesan amalan orang-orang dulu ni, sahabat-sahabat dulu. Semayang dia boleh menghidupkan anak, semayang dia tadi boleh mendatangkan rezeki. Sebelum kita lihat semayang dia boleh selesai semua masalah dia, kita tengok bagaimana dia dengan agama. Kena tengok, barulah boleh capai kita dengan dia. Bagaimana dia dengan agama Allah, dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, orang tahu dia siapa. Siapa tak kenal Imam Ahmad? Aib dia dalam agama. Aib. Maksud aib ni apa? Kurang betul dia dalam agama, tak kenal Imam Ahmad ni. Imam Ahmad
bila dia menghadap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia akan sentiasa duduk dalam keadaan tawarruk, duduk antara dua sujud. Satu riwayat Imam Malik bin Anas ketika meriwayatkan hadis, kita selalu dengar Allah takdirkan. Saya dalam riwayat tak adalah sebut Allah takdirkan, tapi saya sebut Allah takdirkan ketika itu ada binatang berbisa datang. Dua riwayat, pertama tebuan, yang kedua kali jengking datang, menyengat kaki dia. Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, dia takkan membaca hadis kecuali sebelum itu dia sudah mandi. Dia mandi dulu baru baca hadis, Imam Malik. Yang kedua, sebelum dia melakukan 2 rakaat sembahyang sunat, sebelum dia memakai wangi-wangian, dan dia tidak pernah membaca hadis Nabi di kaki-kaki jalan, tak pernah. Imam Malik punya adab dengan Rasulullah SAW. Satu hari dia duduk, dan itulah resam para ulama kalau mengaji ilmu, duduk di antara dua sujud. Datang haiwan, ini dari riwayat kata kali jengking, satu lagi tebuan. Kita dengar riwayat ni, sehingga dia riwayat mengatakan apa? Pucat muka Imam Malik bin Anas, sebab hadis yang diriwayatkan panjang. Walaupun telah disengat, tetap habiskan riwayat hadis baginda Nabi SAW. Tengok Allah beri keberkatan ilmu bagaimana pada Imam Malik. Sampai sekarang kita kenal dia, Imam Malik bin Anas, berkat ilmu dia. Ini manfaat pada kita, ulama kata tak ada. Sebab apa? Sebab nilai agama rendah pada kehidupan kita. Boleh? Dan ini sangkut pun dengan hajat kita. Allah akan tunai hajat kita bila kita rasa kita berhajat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kenapa sebenarnya hajat saya tak pernah nak makbul? Sebab kita tak berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita letak lagi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perantara. Ya Allah, kau nak datangkan ni, kena ada ni dulu. Kau datangkan ni, kena ada ni dulu. Kau nak bagi aku yang ni, kau kena ada ni dulu. Kita letak dengan Allah perantara. Maka Allah penatkan kita dengan perantara ni. Allah penatkan kita. Kita penat dengan perantara. Sedangkan ulama kata sebaliknya, bahasa hati, saya tak cerita ikhtiar, saya cerita hati ni. Hati ikhtiar, kita melakukan ikhtiar zahiriah, usaha. Tapi ni hati kita masih lagi meletakkan sesuatu untuk Allah bagi pada kita. Ya Allah, kau kena letak ini dulu, barulah benda ni boleh makbul kat aku. Sebab tu Allah tak bagi kat kita. Dapat? Jelas? Kita ambilkan. Aku sangat berharap pada limpahan rahmat-Mu, maka kerana itu aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara, Allahu Akbar, dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana Engkau pisahkan di antara segala lautan, maka Engkau pisahkan aku dari siksaan neraka sa'ir ataupun sa'ir, dan dari siksaan kubur, dan dari teriakan penyesalan. Ni ulama mengatakan tahap ubudiyah mereka yang mutawakkilin. Mereka tak selera dengan amalan dunia dah, sehingga mereka ini mengharapkan segala hajat mereka adalah berbentuk akhirat. Dapat? Saya dah panjang ni cik, nak dekat 9.30 dah. Ini saya boleh cakapkan keseluruhan, bukan kita faham melalui kitab, tapi mengikuti kepada isi hati kita sendiri. Manfaat sesuatu amalan, saya bagi tahu, sungguh-sungguh bagi tahu kat sini, suatu amalan dia akan bermanfaat kepada kita bila kita tahu amalan tadi. Itu pertama. Yang kedua, kita hadirkan hati kita dalam melakukan amalan. Dua benda ini selalu kita lupa. Amalan kita kenapa kena tahu dulu? Amalan tidak boleh ikut-ikut orang. Orang ni buat macam ni, saya pun buat lah Ustaz. Kena tahu. Tahu bagaimana? Bertanya kepada mereka yang tahu, para ulama kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika melakukan amalan tadi, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kualiti kita, kena lihat. Boleh insya-Allah? Wallahu a'lam. Ada soalan? Nak buat tahlil insya-Allah.
Ada soalan? Tak ada, kena marah. Ada soalan? Tak ada Paling penting kena amal lah. Saya dah maklum, paling kurang amalan pada kitab ini sekali kita baca. Buatlah doa ni. Kita ni nak harap kita tak ada. Jangan harap kita ni kita tak ada. Kita hanya mengharapkan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terhutang budi sangat kita ini dengan para ulama. Maka gunalah doa-doa yang ada ini untuk Allah makbulkan doa kita. Dan doa yang kita baca tadi ini adalah khusus bagi pemakbulan hajat. Yang kelima, doa yang kelima ini adalah doa takhir bagi bahasa mereka yang mutawakkilin. Maka saya sarankan bagi mereka yang ada hajat, termasuk diri saya, maka gunakanlah kelima-lima doa ini sebagai awal doa kita. Dapat? Dapat semua? Kalau ikut dah cukup dah, 5 ni dah cukup dah merangkumi dunia akhirat. Tapi kalau kita rasa kita perlukan untuk menambah doa ini, para ulama kata dahulukan 5 doa ini, kemudian doalah hajat kita. Boleh? Macam mana nak buat ustaz? Balik nanti, jangan dekat surau ni, kat rumah. Nak tengok siapa kita dengan Allah kat rumah. Bukan kat surau, kat masjid, kat rumah. Nak tengok istiqamah sembahyang duha bukan kat sini, kat rumah. Pertama kat rumah. Yang kedua ketika safar, berjalan, memakan angin, tengok macam mana amalan jaga. Dua ni menentukan siapa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sarankan balik kang, sebelum tidur sembahyang 2 rakaat hajat. Doa dengan doa ini. Ya Allah, aku tak faham. Ustaz cakap mencicit tak faham-faham ya Allah. Tak sampai apa ustaz cakap ni, mengaut, tak faham. Bukan salah ustaz. Nampak ustaz bekat dia. Salah kita. Maksud dia apa? Sebab kerana kita ni ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah buka hijab ini. Boleh? InsyaAllah. Ada cara macam ni nak sangka baik dengan Allah Ta'ala. Dia dah banyak je, kita rasa Allah Ta'ala tak boleh. Masya Allah. Soalan baik. Bagaimana nak sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan ini dijawab dengan diri kita sendiri, dengan hati kita. Ulama mengatakan, kenapa kita tidak datang sangkaan baik terhadap Allah? Okey. Pertama, hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadis qudsi, Allah betul dalam hadis qudsi apa? Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Ulama mengatakan, ustaz, saya dah sangka dah yang Allah ni akan makbulkan doa. Sangkaan tak habis pada hati. Sangkaan dia tuntas. Conclusion sangkaan tadi adalah pada perbuatan kita. Kita sangka Allah makbul doa kita. Kita minta Allah makbul doa kita. Tapi kita tak jaga semayang kita. Tak jaga semayang. Saya tak sebut semayang, saya sebut jaga semayang. Apa maksud jaga semayang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni orang jaga. Dah rasa dah. Ni ada kerja ni, ada kerja ni. Mereka menjaga lain. Je dah. Dapat? Bahasa praktikal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda hati kita. Sebab hadis Nabi juga, Nabi beritahu, inna fi jazam mudghah iza saduhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Nabi kata dalam tubuh kita ada seketul daging, selalu kita sebut, betul? Baik daging ni, baiklah seluruh jasad. Kau rosak daging ni, rosak seluruh jasad. Ketahuilah apa dia daging tadi? Ala wa hiya qalb. Itulah hati. Nabi sebut 3 kali. Apa tafsiran sebenar pada hadis ini? Ulama mengatakan hati ini membuahkan hasil waran. Ustaz, saya ni janganlah pandang. Hati saya baik sebenarnya ustaz. Hati saya sebenarnya baik. Selalu cakap kan, apa nama temu ramah kan, saya ni sebenarnya baik. Saya ni apa ni. Kita jangan pandang orang pada don't judge the book by its cover ni kan.
Pepatah ini pun tak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maksud dia apa? Untuk membenarkan kebenaran kebaikan dia. Kebaikan hati kamu ditafsir melalui luaran kamu. Kalau kamu taat perintah Allah, macam itulah hati kamu. Kalau banyak cakap pasal orang, macam itulah hati. Tak baiklah tanda dia. Banyak cakap pasal orang, sebut pasal orang, dia je betul, orang lain salah. Tu dah tahu hati macam mana. Itulah hati kita. Nak nafi lagi? Ustaz, saya sayangkan Nabi. Dalam kehidupan tak ada satu sunnah Nabi SAW. Macam mana kamu kata kamu sayang? Nabi sebut, saya cintakan masjid Ustaz. Sekali pun tak jejak masjid. Bukan masjid luar, tempat sendiri tak datang. Macam mana kamu rasa, kamu kata kamu sayang masjid ni? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditarjihkan melalui luaran. Praktikal kita. Kalau orang tu sentiasa doa, sebelum saya pernah ceritakan satu orang setengah jam sebelum maghrib dah angkat tangan. Ya Allah, ya Allah. Setengah jam sebelum maghrib angkat. Saya tengok kehidupan dia, Allah mudah. Orang tak senang, orang dia tak senang. Orang dia tak senang. Tapi apa yang dia buat Allah berkat. Maksud Allah berkat apa? Cukup je. Kita ni nampak senang. Kita ni nampak senang. Tapi sebenarnya kita susah betul. Kita nampak senang, sebenarnya kita ni nampak senang nampak senang kita kan. Sebenarnya kita susah, tak cukup. Orang ni bila lihat dia orang rasa tenang dah. Itu amalan setengah jam dah. Itu tanda bahasa tubuh dia berhajat pada Allah. Tanda orang tu hati dia kalau sangka baik, dia berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangka baik pada Allah. Dan lihat pada perbuatan dia, dia berhajat tak pada Allah. Sebelum semayang dah datang ambil wudu, tunggu semayang. Perempuan di rumah dah tunggu dah bentang sejadah. Ni azan lagi kuat lagi. Apa nama? Saya keramah petang. Para ulama mengatakan jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Ni lihat orang, ni lah dalam hati kau, ni cakap dengan orang. Ni semua dalam hati kau, dia kata. Jangan sebut kat orang, sebut pada diri kita sendiri. Boleh insya-Allah? Harap terjawab Ustaz Kalau setan tu datang macam ganggu dia, rasa tu. Ulama mengatakan syaitan tak akan ganggu satu orang. Siapa dia? Illal khashi'in. Mereka yang betul khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaji tasawuf ni, benda tinggi tasawuf ni. Dia natijah ilmu. Apa tasawuf ni? Ni nak bawa hati ni. Ni yang berkarat ni. Ni saya sebut saya ni, saya tak sebut tu. Saya tak sebut, saya sebut saya. Rasa berilmu, rasa baik, rasa beramal ni. Nak bawa ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat. Makbul doa bergantung pada amalan kita selama ini. Dan saya dah bagi dah buka dah dia punya pintu langit itu apa? Paling besar pintu langit akan terbuka apa dia? Tawajuh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semaklah masing-masing amalan kita. Sama ni sembang sunat kira rakaat ke? Ni dah 12 buat ni. Ataupun semak bagaimana aku sebut dengan Allah ni betul ke tak? Doa aku ni betul-betul harap ke tak? Ni doa macam ni lah. Imam lah doa panjang tahlil kan. Ustaz menceceh panjang nak buat tahlil macam ni lah. Tak apa kan. Member itu buat Allah kan member kan. Lepas tu kita cakap Allah tak makbul, tak apalah Allah tak makbul. Tunggu, saya sebut tunggu ni maksud dia apa? Di akhirat nanti akan menyesal. Saya sebut ni adalah untuk diri saya sendiri. Jangan ambil hati apa yang saya cakap, saya sendiri yang berhajat pada apa yang saya cakap. Maksud dia untuk diri kita, bukan orang lain, kita sendiri. Boleh semua insya-Allah. Maka jadikan santapan rohani kita hari ini insya-Allah. Teguran ini saya dah dapat dulu dah bila menghadap Tok Guru. Jadi saya sampaikanlah. Tok Guru cakap kamu ingat kamu buat kan? Tok Guru cakap lagi direct. Ni bubat orang, kamu ingat kamu bubat orang. Kamu yang buat. Lagi direct. Dia senyap, air mata dah mengalir dah. Ulama mengatakan diletakkan pada diri kita timbang tahu. Boleh semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Habis Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.